Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada murid-murid di Mekamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada minggu ini dapat lagi kita bertemu untuk sama-sama meneruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Untuk minggu ini, Ustazah akan meneruskan pembelajaran kita untuk bidang jawi dalam tajuk Badan Sihat Hidup Ceria. Sebelum tu, murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman muka surat 46. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita lihat sama-sama objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Ustazah harap murid-murid dapat membaca teks berdasarkan tema dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti perkataan imbuhan apetit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid boleh tengok slide yang Ustazah bagi dan kita akan baca bersama-sama. Ustazah akan baca dan murid-murid boleh ikut membaca bersama. Dan murid-murid juga boleh merujuk buku teks masing-masing. Okey, pastikan murid-murid membaca dengan menggunakan intonasi yang betul. Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesiti? Okey murid-murid, jika kita lihat, ini merupakan ayat tanya kerana terdapat simbol tanda soal di hujung ayat. Okey, maksud obesiti di sini ialah masalah berlebihan berat badan ataupun istilahnya ialah obesiti atau ini kegemukan. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar-gambar yang telah berada di bawah ini, 4 gambar ini merupakan cara-cara untuk mengatasi daripada obesiti ataupun masalah berlebihan berat badan. Okey, yang pertama ialah kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seperti duduk, menonton televisyen tanpa membuat kerja-kerja di rumah ataupun membuat kerja-kerja ataupun pergerakan di rumah ataupun di tempat lain. Yang kedua, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Kemudian, banyakkan aktiviti seperti berjoging, bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Kemudian, yang keempat, lakukan aktiviti sihat untuk mengeluarkan peluh. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Baiklah murid-murid. Seterusnya kita lihat amalan hidup sihat. Okey. Ini merupakan amalan ataupun perbuatan yang bila kita lakukan atau kita amalkan dalam kehidupan seharian kita akan dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Okey, yang pertama, mengamalkan pengambilan makanan sunnah. Mengamalkan pemakanan sunnah seperti madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda, susu kambing dan lain-lain yang kaya dengan pelbagai khasiat. Mampu membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan untuk kekal sihat. Okey, ini contoh-contoh makanan sunnah, kurma, susu kambing. Jadi kalau kita amalkan, dia dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan. Okey, yang kedua, beriadah dan bersenam. Rajin beriadah dan bersenam menjadikan jantung sihat dan kuat. Sisa toksin dalam badan pula akan keluar melalui peluh dan membolehkan darah mengalir dengan lancar. Seterusnya yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Pemeriksaan kesihatan berkala
jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik. Okey. Seterusnya yang keempat. Elakkan perbuatan negatif. Perbuatan seperti merokok, minum arak atau pengambilan dadah perlu dijauhi untuk kekal sihat. Arak dan dadah bukan sahaja haram di sisi agama Islam, tetapi juga merosakkan sistem serta organ dalaman yang membawa kemusnahan diri, keluarga dan negara. Seterusnya yang kelima, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Tahun 2020, dunia digemparkan dengan ancaman maut virus COVID-19. Kita dinasihatkan supaya peka dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal adalah antara kaedah terbaik memutuskan rantaian wabak ini. Okey murid-murid. Ini antara lima-lima ni merupakan antara amalan gaya hidup sihat. Jika murid lihat dalam slide yang Ustazah sediakan ini, dalam teks ini Ustazah ada menggariskan beberapa perkataan. Perkataan-perkataan ini yang Ustazah gariskan ini merupakan contoh perkataan imbuhan apitan. Okey, apa itu imbuhan apitan? Ustazah akan terangkan pada slide yang akan datang. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Baiklah murid-murid, imbuhan apitan ialah bentuk imbuhan gabungan awalan dan akhiran dalam satu perkataan. Ini bermaksud dalam satu perkataan tersebut, dia mengandungi imbuhan di awalan dan juga di akhiran perkataan tersebut. Okey. Baiklah murid-murid, untuk lebih faham, kita lihat contoh perkataan imbuhan apitan yang telah Ustazah sediakan bagi memastikan murid-murid nampak lebih jelas dan faham apa itu imbuhan apitan. Okey, contohnya kita tengok contoh perkataan yang pertama ialah disebabkan. Disebabkan ini, perkataan tersebut, kata dasarnya ialah sebab. Tapi telah ditambahkan imbuhan di pada awal perkataan, kemudian ditambahkan imbuhan kan di hujung perkataan sebab, menjadikan perkataan tersebut menjadi imbuhan apitan, disebabkan. Jadi kita tengok perkataan yang kedua pula, mengeluarkan. Ya, ini kata dasarnya daripada perkataan keluar. Kemudian ditambah imbuhan me di hadapan dan ditambahkan imbuhan kan di belakang. Maksudnya perkataan keluar ini ditambahkan imbuhan me di hadapannya, kemudian ditambahkan juga imbuhan kan di belakang perkataan tersebut. Seterusnya contoh yang perkataan yang ketiga ialah penjarakan. Ya, ini kata dasar bagi perkataan jarak. Apabila ditambahkan imbuhan di bahagian hadapan dengan imbuhan pen, kemudian ditambahkan imbuhan nun di belakang, menjadikan perkataan penjarakan ini adalah perkataan imbuhan apitan kerana dia mengandungi imbuhan di hadapan dan juga di belakang. Jadi senang untuk murid-murid ingat, perkataan imbuhan apitan ini ialah perkataan yang mengandungi imbuhan di hadapan dan di belakang dalam satu perkataan, dalam satu perkataan yang sama. Maksudnya dalam satu perkataan tu dia berada imbuhan di depan dan belakang ni secara serentak dalam perkataan tersebut. Jadi Ustazah harap murid-murid jelas apa itu perkataan imbuhan apitan. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum Ustazah akhiri,
Ustazah nak terangkan kepada murid-murid latihan yang perlu murid-murid buat dan siapkan. Okey, yang pertama sekali, murid dikehendaki menyalin teks satu murid satu sukan daripada buku teks halaman 49 dalam buku latihan. Buka buku teks muka surat 49, ada teks kat situ yang bertajuk satu murid satu sukan. Murid-murid salinkan dalam buku latihan ataupun buku tulis. Okey, kemudian bila kita dah salin, berdasarkan teks tersebut, murid dikehendaki mengenal pasti 5 perkataan imbuhan apitan. Kemudian gariskan dengan menggunakan pensel warna. Okey, kemudian dah salin dalam buku latihan, daripada teks tu awak cari 5 ataupun kenal pasti 5 perkataan imbuhan apitan dan gariskan dengan menggunakan pensel warna. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Setelah selesai, murid dikehendaki menangkap gambar latihan tersebut dan hantarkan kepada guru. Guru tu maksudnya hantarkan kepada saya lah. Dah siap buat latihan tersebut. Awak ambil gambar dan WhatsApp secara personal kepada saya. Okay, jadi saya harap murid-murid faham dan jelas, dan jika terdapat sebarang permasalahan, bolehlah menghubungi saya secara personal. Baiklah murid-murid, saya rasa setakat ini sahaja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Berjumpa lagi insya-Allah pada minggu akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.